Okey. Dan kita akan bincangkan topik yang berkaitan dengan munakah hari ini bersama dengan Datuk Khairul Anwar Rahman, peguam kita, sivil dan juga syar'i. Terima kasih selalu datang ke MHI. Terima kasih Fitri. Dan saya rasa topik cerai amat berat untuk kita bicarakan. Isu-isu yang bermain ya dalam kelompok masyarakat kita. Tak kisahlah melibatkan golongan apa sekalipun, cerai biasanya berlaku. Dan yang paling selamat adalah cerai mati. Sebab itulah yang paling tidak melibatkan apa-apa tuntutan, tapi melibatkan cerai ketika masih hidup ini, melibatkan banyak isu-isu di sebaliknya. Dan secara dasarnya, apa yang perlu masyarakat tahu tentang cerai dan talak? Baik Fitri, terima kasih Fitri. Ni topik ni pagi-pagi bila Fitri sebut tadi very alarming statistik data yang sungguh membimbangkan, kerana dalam tempoh 7 bulan saja di Selangor dan wilayah sudah 3,000 kes didaftarkan dan ia membabitkan pasangan muda. Jadi saya fikir wajar sekali topik ini kita bicarakan untuk kita tahu apakah itu cerai, apakah talak, kenal pasti masalahnya dan bagaimana cara kita mengendalikan talak. Tadi Fitri ada sebut soal pecahan-pecahan talak ya. Jadi sebenarnya dari segi pengertian ya, cerai dan talak ini sama ya. Mungkin dari segi bahasanya cerai dan talak itu bermaksudnya melepaskan ikatan. Okey. Tetapi dari segi maksudnya yang sebenar, pengertian sebenar, maknawinya adalah melepaskan satu ikatan perkahwinan. Dan perkara ini perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah Taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 at-talaq marratani ya, fa imsaku bima'ruf atau tasrihu bi ihsan. Maknanya talak itu dua. Selepas itu kamu peliharalah isteri kamu dengan baik atau lepaskannya juga dengan cara yang ihsan. Baik. Mengapa dalam konteks masyarakat, dalam konteks agama ada juga istilah cerai dan talak? Mengapa tidak boleh saja semua perkahwinan itu bahagia selama-lamanya, kekal abadi sehingga ke syurga? Itulah sebenarnya sunatullah. Allah turunkan kita dengan ujian dan cabaran ya. Ketika zaman jahiliah, orang Arab jahiliah dulu, mereka sesuka hati memperlakukan wanita. Ada yang menceraikan 100 kali. Ada yang kata aku ceraikan kau sebanyak bintang di langit. Jadi begitulah mereka meletakkan maruah wanita itu di tahap yang rendah ya Fitri. Jadi kedatangan Islam tu sebagai savior, sebagai penyelamat, sebagai mengangkat martabat wanita. Jadi diturunkan atur cara, kaedah ya, sunnatullah, supaya orang lelaki, para suami tahu apakah adab-adab tata susila dan juga terjamin institusi keluarga kita dan supaya terjamin ya. Tapi Datuk, mungkin syarat yang kita tahu setiap kali berlakunya perceraian yang syarat sahnya ialah pasti ada suami, lafaz dan juga isteri. Tapi yang biasa mungkin terjadi ialah tentang kebimbangan, dia keliru sama ada jatuh ataupun tidak. Mungkin ianya berlaku secara berkias. Kalau kau tak balik rumah, aku siap aku ceraikan kau. Amaran ada juga yang berbentuk kita kalau keluar melalui pintu belakang, pintu depan, maksud jatuh talak. Maksud diberikan kias-kias yang kadang-kadang kita pun tak pasti sama ada jatuh ataupun tidak. Macam mana sudah Datuk ya? Baik Fitri, kalau diikutkan pecahan talak itu ada yang bersifat soreh, jelas terang dan nyata. Satu lagi bersifat kinayah, iaitu sindiran ya. Perkara ini telah pun berlaku sejak zaman jahiliah lagi. Lalu Islam, agama kita, dia evolve, dia modified dan akhirnya sampai kepada satu kaedah di mana kita kena ada fahaman yang jelas ya. Kalau seorang lelaki, suami melafazkan dengan jelas, aku ceraikan kamu, aku talakkan kamu, itu jelas sekali jatuh talak. Tapi Fitri punya persoalan tadi dia buat secara sindiran. Kalau kamu keluar rumah, maka jatuhlah talak satu, aku ceraikan kamu. Jika kamu pulang ke rumah ibu bapa kamu, maka tetap jatuhlah talak. Ini dia disebut cerai yang tergantung. Digantungkan talak itu disebut juga taklik. Taklik ini macam mana? Kalau katakan tadi suami tadi kata kalau keluar maka jatuhlah talak. Jadi isteri tadi keluar, jatuh talak. Jadi jelas ya, jatuh talak itu. Tetapi kalau suami kata okey, Minah, kalau Minah keluar dari pintu depan,
maka abang jatuhkan talak. Maka kita cerailah kita. Ya. Tapi Minah tadi dia bijak sikit, dia keluar ikut pintu belakang. Maka tak jatuh. Ya. Tapi itu mungkin disebut cerai dan talak. Tapi kalau macam tak disebut, kalau lepas ni awak keluar lagi, antara kita dah tak ada apa-apa. Kalau antara kita dah tak ada apa-apa, ataupun mungkin dah tak ada apa-apa hubungan, kita pisah. Kita pisah ranjang dan sebagainya, bermaksud ada istilah yang berkias. Baik. Ya. Istilah, kinayah, kiasan diambil kira dalam soal perceraian. Ya. Sebab itu, orang lelaki harus berhati-hati dengan lidahnya. Kita diberi akal yang 9, berbanding nak sesuatu, supaya kita berfikir sebelum kita berkata-kata. Kerana kita bergurau pun tak boleh. Ya. Kata-kata gurau. Kemudian kita kata, mulai saat ini kita tak ada apa-apa lagi. Oh, maka jatuhlah. Bahaya. Hati-hati. Kalau kita kata dengan kawan kita gurau-gurau, aku dah tak ada apa-apa dah ni. Oh, tak boleh juga. Maka jatuh. Walaupun tanpa didengar oleh si isteri? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tak dengar. SMS pun jatuh talak. Tulis surat pun jatuh talak juga. Kalau menyatakan hasrat bagaimana pula? Menyatakan hasrat belum lagi. Kalau kata-katakan, abang ni kalau Minah masak tak sedap, abang lepas ni abang rasa tak sedap, abang nak ceraikan. Itu belum. Jadi ada masa lagi terma tertentu lah untuk dia perbaiki masakan dia tu. Itu kita nak terima panggilan. 800 88 636 sebarang kemusykilan. Mungkin ada dari pihak lelaki, pihak perempuan mereka nak tuntut cerai. Itu pihak perempuan. Pihak lelaki nak menjatuhkan cerai. Biasa dan memang tak ada nampak hal tuju lah, memang muktamad nak cerai. Kalau ada sebarang kemusykilan yang masih tergantung, 1800 88 6636. Pengalaman Datuk sendiri, isu-isu yang mungkin ada yang mungkin bercerai pada usia emas, dan bina perkahwinan sehingga 30 tahun tapi bercerai di hujung. Apa mungkin isu berat yang pernah dikendalikan sekarang ini? Baik, perkahwinan ni dia boleh jadi satu perkara yang amat membahagikan. Satu taman daripada taman-taman syurga. Pada masa yang sama, satu perkahwinan itu juga boleh jadi satu mimpi yang mengerikan. Racun kehidupan. Pandai Fitri berkata-kata. Juga boleh jadi satu time bomb. Boleh juga jadi api dengan sekam, ataupun gunung berapi yang lavanya pada bila masa meletus. Ya, kerana sesuatu perkahwinan itu tidak didasari dengan keimanan, tidak didasari dengan falsafah kehidupan yang sebenar. Ada pasangan berkahwin, kemudian mengharapkan kesempurnaan. Sedangkan kita manusia ini tidak sempurna. Jadi sepanjang dia berkahwin, tiba-tiba masa kenal dulu begitu ideal, tapi bila berkahwin baru tahu suami dia suka pinjam towel dia lah, mandi sekali sehari lah, kan, suka gurau lebih-lebih, kotor lah. Kotor, tak jaga kebersihan. Jadi isteri ni pun lama-lama pun dia simpan juga, sampai satu ketika dia tak tahan, dia meletus juga. Itu alasan yang saya biasa dengar. Ada juga si isteri yang tak tahu hak dia. Selama-lamanya dia fikir sekiranya dia tak suka dengan suami itu lagi, maka dia tunggu je lah kalau suami itu nak ceraikan dia. Fitri, cerailah. Kadang-kadang suami dia pukul lah, suami dia tak balik rumah, tak beri nafkah, dia pun tunggu kerana dia tak tahu sebenarnya perceraian atau talak itu boleh juga dipohon oleh seorang wanita. Itu ya, Fitri. Orang lelaki boleh memberikan talak 1, 2, 3. Tapi orang wanita, perempuan, para isteri yang tak berpuas hati dengan perkahwinan, rasa terseksa, boleh memohon kepada hakim melalui diberi keadilan, diberi keadilan. Sama ada melalui fasah atau melalui khuluk. Dan ada panggilan? Ada panggilan. Baik, okey. Puan Hasminta dari Kampung Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, silakan dengan soalan. Okey, ada dua soalan ni. Saya nak bertanya. Pertama, okey, macam kalau kata lelaki tu sesuami bagi kita tahu dekat isteri, muktamad hari Sabtu ni kita pergi katalah hari muktamad hari Jumaat ni kita pergi mahkamah filekan kes. Adakah jatuh talak? Yang kedua, dia macam dia katalah, isteri tu dia kata kau ni jilahanat lah, dia kata tak masuk syurga lah, dia kata lepas tu isteri pun cakap kata okey, saya tunggu awak di pintu neraka lah, lepas tu kau bukan bini aku lagi. Adakah itu jatuh talak? Mungkin ada lafaz yang lain yang mungkin lebih jelas, tak ada ya? Tak ada. Itu tak macam tak jelas lah. Dia kata muktamad, kita pergi ke mahkamah hari Jumaat ni filekan kes. Yang kedua tu dia katalah bila isteri kata tak apalah kita tunggu dekat pintu neraka, dia kata kau bukan bini aku lagi, kau pergi seorang lah masuk neraka. Dia cakap macam tu. Dia nak tahu sama ada jatuh tak talak.
Okey, mungkin dengarkan jawapannya Puan ya. Baik. Terima kasih Puan. Dari baru tadi. Isu rumah tangga ini melibatkan satu yang emosi. Sepatutnya mungkin ketika marah mungkin terkeluar yang mungkin tidak sepatutnya. Dalam kes yang berkias seperti ini macam mana? Ada dua proses. Ada dua tadi Lims, ada dua kaki pertanyaan itu. Iaitu yang pertama, bila suami itu kata kau bukanlah isteri aku lagi. Saya ingat kalau dari segi bahasa, dari segi maknawinya, kita boleh simpulkan bahawa mereka tidak mahu lagi jadi suami isteri.